Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 10 Oktober 2023. Kita ke berita utama. Kerajaan memberi jaminan bahawa dasar subsidi bersasar tidak akan menekan dan memberi kesan kepada rakyat. Jaminan itu disuarakan sendiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sesi soal jawab pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Anwar berkata pelaksanaan subsidi bersasar itu dilihat sangat mendesak ketika ini memandangkan kerajaan telah menanggung jumlah subsidi mencecah 81 bilion ringgit. Memberi contoh tabung haji dan kadar tarif elektrik, jelasnya walaupun terdapat kekeliruan yang dibangkitkan seolah-olah kadar elektrik itu akan dikenakan kepada rakyat biasa, namun perkara itu tidak benar. Mengakui mungkin ada sedikit pelanggaran daripada peraturan ditetapkan, namun beliau yakin melalui keputusan dari Jemaah Menteri, jelas ia hanya untuk golongan berpendapatan tinggi. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Datuk Seri Wee Ka Siong BN Air Hitam yang membangkitkan isu subsidi bersasar terutamanya kepada golongan sasar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyarankan Elan Petugas Barisan Hadapan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri JAIN dan Majlis Agama Islam Negeri MAIN dinaikkan sekurang-kurangnya setara dengan gaji minimum. Ahmad Zahid berkata kenaikan elan itu wajar dilakukan bagi menghargai kerja-kerja dakwah yang membuatkan mereka perlu menyantuni banyak permasalahan terutamanya dalam kalangan saudara-saudara baru termasuk di kawasan pedalaman. Jelasnya ketika ini pendakwah atau mubalik ini dikategorikan sebagai usaha dakwah secara sukarelawan. Bagaimanapun JAIN, MAIN dan JAKIM sudah mengambil beberapa inisiatif antara memberi jawatan perkhidmatan secara kontrak. Tambahnya, walaupun terdapat allowance yang diberikan namun jumlahnya secara relatif masih rendah. Beliau ditemui media selepas merasmikan Konvensyen Mu'alaf Madani Peringkat Kebangsaan di Institut Latihan Islam Malaysia ILIM hari ini. Konvensyen itu juga merupakan medium kepada Mu'alaf untuk berkongsi pengalaman dan bertukar pandangan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan Mu'alaf dan saudara baru. Mahkamah Rayuan menetapkan 23 November depan bagi keputusan rayuan 4 pertubuhan bukan kerajaan NGO berhubung isu sekolah jenis kebahasaan Cina dan Tamil, SJKC dan SJKT serta keabsahan penggunaan bahasa Mandarin dan Tamil di sekolah vernakular itu. Panel 3 hakim diketuai oleh Datuk Supang Liang yang bersidang bersama-sama Datuk M. Gunalan dan Datuk Azizul Azmi Adnan menetapkan tarikh itu selepas mendengar penghujahan pihak-pihak dalam rayuan tersebut. Perayu-perayu terdiri daripada Majlis Pembangunan Pendidikan Islam Malaysia MAPIM, Gabungan Persatuan Penulis Malaysia GAPENA, Ikatan Muslimin Malaysia ISMA dan Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia iGuru. Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah yang mewakili MAPIM dan GAPENA berhujah meskipun rakyat negara ini boleh belajar dan mengajar bahasa lain, namun ia tidak boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam urusan rasmi. Dalam hujahannya, Muhammad Hanif Katri juga berkata Perlembagaan Persekutuan tidak langsung berhasrat memelihara sekolah vernakular yang menggunakan bahasa Mandarin dan Tamil sebagai bahasa pengantar. Dalam prosiding terdahulu, pihak kerajaan menghujahkan bahasa lain sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah vernakular tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan kerana bahasa kebangsaan diajar sebagai mata pelajaran wajib di sekolah terbabit. Seramai 1,912 calon simpanan pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi diluluskan untuk pelantikan tetap untuk mengisi baki kekosongan jawatan itu. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam kenyataan memaklumkan kelulusan itu melibatkan sejumlah 1,226 calon simpanan pegawai perubatan, 216 calon simpanan pegawai pergigian dan 470 calon simpanan pegawai farmasi. Menurutnya, pelantikan ini adalah selaras dengan baki kekosongan sedia ada dan kelulusan penjawatan tetap oleh agensi pusat pada tahun ini. Berdasarkan kepada pengisian semasa, KKM berkata
jumlah kekosongan jawatan di Lembah Kelang dan wilayah tertentu adalah sangat terhad. Sebahagian itu, katanya pegawai termasuk pasangan yang berkhidmat dalam salah satu perkhidmatan boleh merancang dan memilih penempatan di luar Lembah Kelang, termasuklah memilih penempatan di kawasan luar bandar dan pedalaman Semenanjung, Sabah dan Sarawak. KKM berkata selaras dengan keprihatinan terhadap kebajikan pegawai, khususnya bagi calon simpanan yang sedang mengikuti pengajian kepakaran, berjauhan dengan pasangan atau mengalami masalah kesihatan yang serius, KKM turut menyediakan saluran untuk rayuan menerusi Google Form. Encik Tahu Buntu memikirkan bagaimana beliau hendak sambung pelajaran ke peringkat PhD. Apa susah-susah? PSN kan ada? Betul ke? Abang, boleh tolong saya masak tak? Boleh saya. Seorang guru sekolah agama didenda RM12,000 oleh Mahkamah Magistrate Melaka hari ini selepas mengaku bersalah memperdayakan dua wanita dengan menawarkan pinjaman tidak wujud dan memiliki gambar lucah. Magistrate Syarda Shina Muhammad Sulaiman menerima pengakuan tertuduh Ahmad Saifullah Abdul Khalid, 33 tahun, sejurus 3 pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa memperdayakan dua wanita berusia 19 dan 33 tahun secara berasingan untuk mempercayai tawaran pinjaman berjumlah RM300 dan RM2,000 adalah wujud sehingga mendorong kedua-dua mangsa melakukan hubungan seks yang mana mereka tidak akan berbuat demikian sekiranya tidak diperdaya. Sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau keduanya sekali mengikut Seksyen 417 Kanun Kesesaan. Tertuduh turut didakwa memiliki 7 keping gambar lucah dalam telefon bimbit miliknya. Mahkamah menjatuhkan denda RM3,500 bagi setiap kes penipuan atau 3 bulan penjara jika gagal bayar, manakala RM5,000 bagi kesalahan memiliki gambar lucah atau dipenjara 10 bulan jika gagal bayar. Baru melancarkan album baharu berjudul Persona, penyanyi Yoni Boy akui album yang dilancarkan pada 22 September lalu antara karya terbaiknya. Menurut Yoni Boy atau nama sebenarnya Muhammad Hakim Nur Iman Nur Azrin, dalam mencipta bunyi berbeza, dia perlu melalui beberapa persona atau watak untuk mencari identiti dalam karya ini. Memuatkan 13 lagu, jelas Yoni Boy kejayaan pembikinan album ini juga merupakan hasil hadiah kemenangan pada Anugerah Industri Muzik AIM ke-23 yang membolehkan dia membawa pulang dana kandungan digital DKD bernilai RM200,000. Sementara itu, ditanya mengenai cabaran, Yoni Boy berkata selain perlu memberi fokus penuh kepada penghasilan album ini, antara yang turut menuntut komitmen dirinya pada waktu yang sama tentunya kelahiran anak sulungnya. Tambahnya, demi memastikan kedua-dua tanggungjawab ini selari, dia perlu membahagikan masa buat isteri dan anak selain menyempurnakan proses pembikinan album ini dengan baik. Berita luar negara, kerajaan Indonesia akan mengimport tambahan 1.5 juta tan metrik beras pada tahun ini. Perkara itu dimaklumkan oleh Pemangku Menteri Pertanian Arif Prasetyo Adi di tengah-tengah kenaikan harga makanan ruji itu berikutan kemarau menjejaskan hasil tuaian di kebanyakan pusat pengeluaran di seluruh negara. Menurutnya, jumlah itu adalah tambahan kepada kuota import beras sebanyak 2 juta tan bagi tahun 2023 serta tambahan 300,000 tan pemindahan daripada rancangan import tahun lalu. Jelas Arif, secara realistiknya Indonesia mungkin hanya mampu memperoleh 600,000 tan menerusi pelan import baharu sehingga akhir tahun. Sebelum ini, pihak berkuasa Indonesia memaklumkan Republik itu sedang merancang untuk mengimport 1 juta tan dari China bagi meningkatkan stok simpanan. Biasanya Indonesia membeli beras daripada Thailand, Vietnam dan India dan akan berbincang mengenai potensi import bersama Kemboja dan Pakistan.
Seorang guru di Taliwang, wilayah Sumbawa Barat menjadi perhatian pengguna media sosial Indonesia selepas dituntut membayar pampasan RM50 juta bersamaan RM15,074 oleh beberapa keluarga pelajar yang tidak berpuas hati anak mereka dihukum. Guru dikenali sebagai Akbar itu menyuruh pelajarnya solat berjamaah ketika masuk waktu zuhur. Namun, 3 pelajar tersebut enggan berbuat demikian dan tidak mengendahkan teguran tersebut, menyebabkan Akbar memukul tapak tangan dan bahu mereka. Keluarga 3 pelajar terbabit berang dan tidak berpuas hati dengan hukuman tersebut, menyebabkan mereka membuat laporan polis terhadap guru pendidikan Islam Sekolah Vocational Negeri 1 Taliwang itu. Akbar dikatakan telah pergi ke rumah ibu bapa pelajar terbabit untuk membuat permohonan maaf, namun tidak diendahkan. Dia sebaliknya diminta membayar ganti rugi RM50 juta bagi membolehkan laporan polis ditarik balik. Sehingga kini, kes tersebut dikongsikan di media sosial dan menerima pelbagai komen netizen yang menyokong tindakan guru itu. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke berita ekonomi. Kerajaan diharapkan dapat memberikan peruntukan yang munasabah dalam Belanjawan 2024 bagi memastikan rakyat mendapat bekalan berangan asas dengan harga berpatutan. Presiden Persekutuan Pertubuhan India Muslim Malaysia, Premim Syed Farihuddin Alverdin berkata kenaikan harga barangan asas seperti beras dan minyak masak serta kekurangan bekalan gula bersubsidi dalam pasaran menjadikan rakyat khususnya golongan B40 serta golongan M40 terkesan dengan keadaan ekonomi yang amat mencabar. Menurutnya lagi, golongan M40 dan T20 juga harus diberikan perhatian oleh kerajaan dengan memberikan pelepasan cukai yang tinggi untuk kos sara diri golongan berkenaan. Jelasnya antara yang boleh dilaksanakan adalah pelepasan cukai pendapatan untuk pembelanjaan peribadi, isteri dan anak-anak dinaikkan memandangkan kos sara diri kian meningkat. Tambahnya, pelepasan khas untuk pembelanjaan pembelian peralatan bantuan pembelajaran seperti komputer, komputer riba serta telefon pintar juga harus dipertimbangkan. Sempena sambutan Hari Pos Sedunia 2023, Pos Malaysia melancarkan stem khas Hari Pos Sedunia yang melambangkan warisan abadi perkhidmatan pos. Sambutan Hari Pos Sedunia 2023 dengan tema Kepercayaan Bersama, Bekerjasama Demi Masa Depan yang Selamat dan Terhubung adalah acara global bagi meraihkan perkhidmatan penting yang disediakan oleh sektor pos. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menyempurnakan majlis pelancaran STEM tersebut yang turut diserikan oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Pos Malaysia Berhad Charles Brewer. Fahmi berkata tema sambutan Hari Pos Sedunia 2023 merangkumi semangat perpaduan, perkongsian dan tanggungjawab bersama yang mentaktifkan peranan industri pos dalam dunia saling berkaitan. Jelasnya, sambutan itu mengingatkan bahawa kepercayaan, perhubungan global, keselamatan dan kelestarian bukan sekadar aspirasi tetapi matlamat yang boleh dicapai apabila bekerjasama. Beralih ke berita sukan, atlet temping bowling negara Natasha Roslan didobatkan sebagai juara dunia selepas menewaskan rakan senegara Sian Lee Jin 2-1 pada kejohanan temping bowling dunia di Salmiya, Kuwait awal pagi tadi. Natasha berjaya merekodkan keputusan 259-194, 162-238, 185-165 pada aksi final individu wanita yang berlangsung di Pusat Bowling Kuwait sekaligus mengulangi pencapaian bersejarah 12 tahun lalu.
Ini adalah kali ketiga atlet wanita Malaysia berjaya ditabalkan sebagai juara dunia selepas Esther Chia di Aalborg, Denmark pada 2005 dan Jacqueline Sijor dalam edisi 2011 di Hong Kong. Untuk rekod, ia juga koleksi gelaran dunia kedua buat Natasha selepas pernah menjerai kejohanan sama dalam acara berpasukan wanita bersama Lee Jin, Syahdatul Afifah Badrul Hamidi, Siti Safiyah Amirah Abdul Rahman dan Datuk Shazlin Zulkifli pada edisi 2017 di Las Vegas, Amerika Syarikat. Palestin sah menarik diri daripada menyertai Pesta Bola Merdeka 2023. Perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sekaligus hanya disertai 3 pasukan iaitu Malaysia, India dan Tajikistan. Selain itu, Timbalan Presiden FAM Dato' S. Sivasundaram turut menegaskan bahawa format pertandingan kekal di mana Tajikistan mendapat bye untuk mara ke final dan menanti lawan di antara Malaysia atau India. Menurut beliau lagi, pihaknya dimaklumkan mengenai keputusan itu pada 2 pagi semalam dan memahami situasi yang dihadapi Palestin. Terdahulu, Malaysia akan menentang India pada 13 Oktober sebelum aksi final kejohanan itu yang dijadualkan berlangsung pada 17 Oktober depan. Sebagai penutup 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 11 Oktober 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.